Dengan isu pasal kantin perlu buka pada bulan puasa ni, apa pendapat Tuan Syam? Okey, bulan puasa pasal isu menteri kata kantin kena buka. So pandangan saya macam ni. Saya ingat menteri ni YB Fadlina, saya rasa dia overreact lah pasal isu tu, sebab dia wajibkan supaya kantin buka. Dan pandangan saya macam ni lah. Pandangan saya, sepatutnya dia bagi option lah pada pekerja ataupun operator kantin ni, sama dia nak buka atau tidak. Sebab tak semua sekolah itu ada ramai orang yang tak puasa ataupun anak-anak yang bukan Islam ni. Macam Putrajaya ni. Putrajaya ni tak salah saya, jumlah peratusan murid-murid yang bukan Islam itu rendah. Mungkin 1-2% saya tak tahulah. So kebanyakan 90 lebih peratus itu adalah orang-orang Islam. So kalau dia suruh pengusaha-pengusaha ni buka kantin, terpaksa buka kantin, maka itu yang menjadi masalah. Kadang makanan tak terjual, macam mana? So orang bukan Islam ni pun tiap-tiap kali bulan puasa, kita pun dulu pergi sekolah kan, dia bawa bekal dan sebagainya. So kalau paksa peniaga kantin tu buka kantin masa bulan puasa, so tiba-tiba makanan tak ada beli, membebankan pada pengusaha kantin pula. Dan biasanya setiap tahun pengusaha kantin ni, dia time ni lah dia ambil peluang untuk meniaga pasar Ramadan. Biasanya ni dalam dia buat pengusaha kantin ni, dia akan dia pun dalam industri makanan. So bulan puasa kantin tutup, dia pergi meniaga dekat bazar Ramadan. Tapi kalau dah terpaksa buka itu, so menjadi beban kepada dia. Ini menjadi satu masalah lah. So pada saya, ada pro and con dia. Ada mak bapak kata buka lah, ada yang kata tak. So dia ada polemik dekat situ. Tapi pendapat saya, bagi option lah, jangan wajibkan. Sebab kalau wajibkan, itu akan menjadi beban pula kepada pengusaha-pengusaha ini. Dan lepas itu satu lagi, katakan macam sekolah tu 95%, 90 lebih daripada 90% orang itu adalah orang Islam Lepas tu kantin tu buka. Dan lepas itu anak-anak yang bukan Islam ni, dia pergi, dia bila time rehat itu, dia tengok orang-orang bukan Islam tu makan. Budak-budak ni bila dia tengok kawan-kawan dia makan, lagilah dia rasa lapar. Cepat lapar. Cepat lapar. Itu jadi satu lagi isu lah. Kalau mungkin saya faham ada yang anak-anak yang mungkin tak tahan puasa baru setahun, memang kita kena didik lah. Tapi yalah, boleh ada option lain lah daripada kita wajibkan semua itu. Cuma satu saya nak komen pada YB Menteri Fadlina ni, jawapan dia di parlimen itu pada saya macam tak masuk akal. Sebab dia kata kita kena buka kantin sebab tak nak bagi budak-budak ni makan dalam store. Sejak bila saya kata, kalau kantin tu dia bukannya tutup kantin tu, lepas tu budak-budak ni pergi makan dalam store, betul tak? Kita buka kantin ni dekat sekolah, kita dulu kecil-kecil pun pergi sekolah ni, kantin terbuka. Yang tutupnya adalah tempat kitchen dia tu, tempat kantin yang tempat duduk-duduk semua terbuka. So bila masa pula kalau awak tutup kawasan dapur kantin ni, budak-budak kena makan dekat store yang tak puasa ini. So jawapan awak tu tak masuk akal lah Fadlina. Dan satu lagi nasihat saya pada Fadlina, saya dah tengok banyak kali perbahasan di parlimen. Fadlina ni, pada saya, nasihat saya, dia ni macam menteri kuat sentap lah, betul? banyak lah. Sikit-sikit dia sentap macam mana. Emosi sikit. Dia emo sikit. Fadlina, saya nak bagi tahu awak lah, sebab yalah, saya dulu pun pernah bekerja dengan Perdana Menteri So banyak kali pergi parlimen. Bila awak dah jadi menteri ni, awak kena kawal sikit emosi Tak boleh sikit-sikit sentap sampai tepuk tumbuk meja. Itu tak bagus Fadlina Bila awak menggunakan perkataan-perkataan itu, ada yang perkataan kata kasar, mencarut dan sebagainya. Ini adalah contoh yang tak baik lah. So kena kawal menteri-menteri PH ni. Saya tengok banyak yang cepat koyak, cepat sentap. Orang tanya sikit dah melenting. Itu tak boleh lah Bila dah sampai level itu, kena kawal sikit lah perasaan itu. Dan jangan tepuk-tepuk meja. Itu menunjukkan contoh yang tak bagus. Itu menunjukkan yang awak ni macam tak biasa pula, kena tanya soalan dan kena challenge. So patutnya bila awak dah sampai level menteri itu, patutnya awak dah biasa dengan ini. Biasalah jadi ahli politik, orang kritik, orang kutuk orang ini. Saya pun kan belum, saya bukan menteri saya bukan ahli parlimen, tapi hari-hari pun kita kena hadap benda-benda ini. Tak adalah kita melenting dan sebagainya. So kawal sikit emosi. Saya tengok dalam parlimen tu ada menteri emo, lepas tu ada ahli parlimen hyper pun ada, sikit-sikit hyper terlebih gula.
Relax. Tenang. Chill, tenang. Jangan Bulan-bulan puasa. nak bulan-bulan puasa ni janganlah hyper, janganlah macam gitu. Control sugar intake. Control lah sikit. Dalam dengan isu pasal Kementerian Pendidikan ni, Ya. kalau baru-baru kita tengok pun mengenai ratio budak dalam setiap kelas di sekolah. Ya. Sebab ada yang saya dengar, saya tengok kalau news, ada yang sampai 50 lebih, Ya. 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih pun ada satu Okay. kelas. Ya. So macam mana satu cikgu nak control or educate murid sebanyak ni? So, ratio tu. Itu satu lagi masalah dengan Kementerian Pendidikan ni. YB Fadlina take note lah ya. Sebab even sekolah anak saya pun, anak saya masuk kelas, satu kelas 47 orang. Dan sekolah yang awak pergi dekat mana, Kota Warisan lah. Berapa? Satu kelas? 60 lebih. Satu kelas 60 lebih. So macam mana ni satu sekolah ada sampai satu kelas itu, satu cikgu ada sampai 60, 40, 50. Ini menjadi masalah. So mereka kena fokus pasal hal inilah. Ini dulu orang PH ni, kajian PH, dia nak kurangkan penjawat awam. Nak buang penjawat awam lah apa semua. Tapi awak kena tengok pertambahan penduduk. Penjawat awam dia 1.6 juta. Tapi penduduk setiap tahun bertambah. Setiap tahun bertambah 500,000 ke sejuta. 500,000 setiap batch sekolah itu. Kalau penduduk bertambah, murid pun bertambah, tapi penjawat awam awak maintain, itu yang kelas ni jadi melimpah sampai 50-60 orang satu kelas ni. So ini yang dia kena tengok. Dia tak boleh kata nak buang lagi penjawat awam, nak kurangkan penjawat awam atau nak kekalkan penjawat awam. Kononnya penjawat awam ni membebankan dan sebagainya. Tapi bila populasi bertambah, itu yang kelas jadi melimpah ruah macam itu. Dan kalau kita tengok jumlah cikgu ada lebih kurang 400,000 macam itu. Jumlah student satu Malaysia, tak salah saya ada lebih kurang dalam 4 juta lebih. 4 juta lebih. Tapi pertambahan populasi setiap tahun dalam 500,000, 400,000 ke 500,000 dalam satu batch. So lagi, tak salah saya lagi 5-10 tahun, setiap batch 1 juta pertambahan. Sekarang 500,000, 600,000. So kalau kita tak tambah jumlah cikgu ini yang menjadi masalah. Kalau itu tadi 4 juta student, 400,000 cikgu. So secara generalnya memang kita nampak ratio cikgu kepada murid ini adalah 1:10. Tapi itu satu Malaysia. Awak tak boleh bandingkan cikgu-cikgu dalam kelas ni di kawasan-kawasan bandar. Sekarang ni the urban punya rate kita, urbanization rate ialah 80 ke 90%. Banyak orang bertumpu di kawasan bandar. Kawasan luar bandar memanglah satu cikgu ada 5 pelajar, 10 pelajar sebagainya, itu kena maintain. Tapi di kawasan-kawasan bandar ni tak boleh sampai satu cikgu sampai 60, 50, 60 tak boleh. So memang kita kena, tak boleh tidak tambahlah cikgu ni. Kalau tidak macam mana budak-budak kita nak fokus belajar, cikgu pun beban dia banyak ini. Yang geng-geng PH ni cakap cuma nak potong je lah, tak nak bagi tambah lagi beban cikgu, nak kurangkan penjawat awam, cikgu pun ini apa jadi cerita. So Fadlina, awak kena tengok isu ini. Bukannya isu nak buka kantin, wajibkan pengurus kantin bulan puasa. Ini isu ni awak kena jawab dululah ya Fadlina. And jangan emo, jangan sentap Fadlina. Nak sentap-sentap kat rumah lah. Itu sebab apa orang kata tak menunjukkan level apa orang kata professionalism lah macam itu Fadlina. Ya, memalukan je. Ini yang saya nak cakap sikit lah. Okay.